Sebagaimana yang kita tahu, apabila kita sebut tentang alam barzakh, maka terus pemikiran kita itu akan berpusat kepada alam kubur. Itu yang kita dapat informasi daripada dulu sampai sekarang. Dan apa makna kepada barzakh itu? Dalam tajuk yang diberikan ataupun tajuk yang akan kita bincangkan di sini, bila sebut tentang alam barzakh ataupun menanti di alam barzakh, dia ada dua makna. Yang pertama, apa yang menanti kita di alam barzakh. Dan yang kedua, apakah yang perlu ataupun kita tahu yang kita akan bawa menuju kepada alam barzakh. Jadi ada dua perkara lah yang akan kita bincangkan pada malam ini. Sebelum daripada itu, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kita nak melihat makna kepada alam barzakh. Para ulama menyebutkan antara dia di dalam kitab Lisanul Arabi, dia menyatakan bahawa alam barzakh ini daripada segi bahasa dia bermaksud pemisah. Manakala daripada segi istilah, dia menyatakan bahawa alam barzakh adalah tempat di antara dunia dan juga di akhirat sebelum kita dibangunkan di padang mahsyar. Itu makna yang pertama. Manakala dalam kitab Mukhtarus Sihah, dia menyatakan bahawa makna kepada barzakh itu adalah dinding pembatas di antara dua benda. Dan juga ia juga membawa makna apa yang terdapat di antara alam dunia dan juga alam akhirat sejak daripada waktu kematian seseorang sehinggalah dia dibangkitkan. Jadi siapa yang mati, maka itu dia bermakna dia telah masuk ke dalam alam barzakh. Dan Imam Al-Jurjani di dalam kitabnya At-Ta'rifat, dia menyatakan bahawa barzakh itu disebut dalam bentuk kata nama yang mana membawa maksud kepada penghalang di antara dua benda. Dan Imam Jurjani dia menyatakan bahawa alam barzakh itu disebut sebanyak 3 kali dalam Al-Quranul Karim. Dan sebuah tafsir yang cukup besar yang dikenali sebagai tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, dia merujuk kepada tafsir Syekh Tahir Ibn Ashur, menyatakan bahawa dalam Al-Quranul Karim alam barzakh ini disebut sebanyak 2 kali. Yang pertama dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga ke 20. Sebagaimana yang kita sedia dengar dan kita sedia maklum, Allah Ta'ala sebut marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di sana ada perkataan barzakh. Marajal bahraini yaltaqiyan maknanya Allah Subhanahu wa taala dia membiarkan mengalirnya air, mengalirnya di antara dua bahrain, di antara dua lautan. Yaltaqiyan, tetapi mereka bertemu. Aliran itu sengaja dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalir dan mereka bertemu di satu tempat. Apabila bertemu di satu tempat, adakah mereka boleh memasuki tempat pertemuan itu? Laut yang pertama, adakah dia boleh masuk dalam laut yang kedua, ataupun laut yang kedua dia boleh masuk dalam laut yang pertama? Allah Ta'ala menjelaskan selepas daripada itu juga, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dan di antara kedua lautan itu, mereka bertemu, dia ada barzakh, dia ada pemisah. Yang mana pemisah itu la yabghiyan, laut itu tidak akan menjangkaui dan tidak akan melangkaui di antara batasan masing-masing. Maknanya penafsiran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa maksud pemisah di antara dua laut. Dalam makna yang kedua ataupun ayat yang kedua juga Allah Subhanahu wa taala menyebut
dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Tuhan menyatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka itu ada barzakh, ada pemisah, ila yaumi yub'atsun, sehinggalah hari kiamat pemisah itu akan ada. Mereka tidak boleh keluar untuk pergi ke alam dunia, mereka tak boleh keluar untuk pergi ke alam yang lain. Maknanya mereka akan berada di dalam satu alam itu. Dan alam itu disebut sebagai alam barzakh. Alam barzakh ini ada ulama menyatakan bahawa dia merupakan pemisah di antara dunia dan juga akhirat. Hadis Nabi SAW banyak menyatakan tentang alam barzakh ini adalah alam kubur. Walaupun ada pandangan yang menyatakan bahawa alam barzakh bukan alam kubur. Kerana dalam surah Yasin ayat yang ke-52, mereka menyatakan bahawa kalau alam kubur, di dalamnya itu terdapat siksaan. Kalau alam kubur, di dalam itu terdapatnya nikmat kubur. Tetapi ini alam barzakh ini adalah alam yang terpisah di antara alam kubur dan juga alam akhirat. Ini berdasarkan kepada ayat dalam surah Yasin ayat ke-52. Kita pernah dengar, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka ini akan bangun, ketika mana dibangkitkan mereka akan bangun, lalu mereka menyatakan, ya wailana man ba'athana min marqadina. Celakalah kita ini. Siapakah yang telah membangunkan kita daripada tempat ketiduran kita? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah benarnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman, dan juga benarlah apa yang telah dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Yasin ini seolah-olah menggambarkan bahawasanya golongan ini mereka berada di satu tempat yang dalam keadaan mereka tidak sedar. Mereka tidak diazab, mereka tidak diberi nikmat, seolah-olah mereka itu sedang tidur. Maka dalam ayat itulah menyatakan, ada pandangan ulama yang menyatakan bahawa alam barzakh itu merupakan alam dalam keadaan mereka tidak menyedarkan diri, mereka tidur dan dia tidak termasuk dalam alam kubur. Tetapi itu pandangan, satu pandangan daripada para ulama. Dan banyak hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang alam barzakh ini. Jadi pada malam ni saya nak bawa kepada tuan-tuan hadirin, kepada tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini merupakan hadis hasanun gharib, menyatakan bahawa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menyatakan bahawasanya dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam musallahu. Satu hari Nabi SAW dia nak masuk ke tempat semayang, iaitu di masjid. Tiba-tiba fara'a nas, dia melihat ada di kalangan sahabat Nabi, ka'annahum yaktashiruna, yang sahabat Nabi ini dia sedang berkumpul dan mereka sedang menceritakan satu benda yang menggelikan hati mereka. Yaktashiruna maknanya mereka sedang bergelak ketawa dekat dengan masjid tu, dekat dengan tempat untuk Nabi SAW berjalan nak masuk ke dalam musalla, ke dalam tempat sembahyang. Kemudian bila Nabi tengok gelagat dan juga kelakuan mereka yang seperti itu, yang ketawa bagaikan tidak ada penamatnya, yang bergembira bagaikan tidak ada waktu kematiannya, Nabi nampak macam tu, terus Nabi tegur. Nabi kata apa? Ama innakum law akthartum dhikra hadhimil ladzat la shaghalakum amma aral maut fa akthiru min dhikri hadhimil ladzatil maut. Nabi kata, sekiranya kalaulah kamu, ama innakum, andainya kamu, law akthartum dhikra hadhimil ladzat, kalaulah kamu ini banyak mengingati pemutus kepada kelazatan dunia, iaitulah kematian. Daripada hampa duduk bersembang, duduk bercerita tentang perkara yang boleh melalaikan, yang boleh melarakan, sampai gelak ketawa ni seolah-olah tidak ada penamatnya, Nabi kata lebih baik
kamu mengingati zikra hadhimil ladzat, yang menghancurkan kelazatan dunia, iaitulah kematian. Kalau banyak-banyak kamu duk cerita tentang tu, kamu duk fikir tentang tu, la syagalakum amma aral maut, nescaya kamu akan sibuk untuk menyediakan persediaan yang akan membawa kamu kepada kematian. Maknanya, hampa takkan duduk senyap macam ni. Hampa takkan duduk bergelak macam ni. Tidak ada masa bagi hamba untuk nak bergelak ketawa macam ni. Maka Nabi menyatakan, fa'akthiru, maka perbanyakkanlah kamu min zikri hadhimil ladzatil maut. Banyakkanlah hampa duk cerita tentang kematian, ingat banyak-banyak kepada kematian. Kenapa? Fa'innahu, kerana sesungguhnya Nabi menceritakan, fa'innahu, yang dikatakan kubur itu, yang dikatakan tanah kubur ataupun alam barzakh itu, lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallam. Sebenarnya tiap-tiap hari kubur itu sedang bercakap dengan kita. Sama ada kita tahu ataupun tidak, yang kata kubur tu, yang kata alam barzakh tu, tiap-tiap hari duk bercakap dengan kita. Kita duk berjalan, kita naik kereta, kita naik motor, kita lalu dekat dengan kubur. Kadang-kadang kita pergi hantar mayat kawan-kawan kita ke kubur. Kita ziarah kubur-kubur. Sebenarnya kubur itu sendiri telah bercakap dengan kita. Kalau dalam hadis ni dia menyatakan bahawa kubur tempat kita ditanam itu, kubur tu dah tahu dah kata di mana dia akan diletakkan, dan kubur itu bercakap dengan kita setiap hari. Apa yang kubur tu kata? Fayaqul, kubur tu bercakap, kata Nabi SAW, dia menyatakan, wahai manusia, ana baitul ghurbah. Dia kata, wahai manusia, aku ni adalah tempat pembuangan semua manusia. Bila kita mati, di mana tempat jasad kita? Bila kita mati, ke mana akan dibawa jasad kita ini? Sudah pastilah akan dibawa ke kubur. Orang tak tinggal jasad kita di rumah. Orang tak tinggal jasad kita di tempat kerja. Orang tak tinggal jasad kita di kedai kopi ataupun di kedai makan. Walaupun kita ni kaki kedai kopi, walaupun kita ni kaki kedai makan. Orang tak tinggal jasad kita di rumah kawan kita ke, di rumah anak-anak kita ke, di rumah cucu kita ke. Walaupun kita sakit, walaupun kita sihat, kita berada di rumah tu. Kita sakit, kita berada di rumah tu. Kita duk sibuk dengan depa ni, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dengan kerja, tempat kerja kita. Tetapi bila kita mati, kita tidak akan disemadikan di situ. Kita takkan dijadikan tubuh jasad kita tu untuk diletakkan di situ. Tidak akan begitu. Kerana tempatnya di mana? Di alam barzakh ataupun di kubur ataupun di tanah. Sebab itulah kubur dia menyatakan ana baitul ghurbah. Aku ni adalah tempat pembuangan manusia. Maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Jangan kita sombong dengan apa yang ada pada kita. Rumah yang besar. Jangan kita jadikan rumah yang besar itu sebagai penghalang untuk kita mengenali rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang hebat, yang mempunyai kelengkapan dan kesempurnaan, yang mempunyai keselesaan dan kebahagiaan, jangan kita jadikan rumah itu sebagai satu tempat yang menghalangnya kita daripada bergaul dengan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan seperti kita. Jangan disebabkan berbangganya kita dengan rumah yang besar. Kerana rumah yang besar itu juga kita tidak akan tinggal ketika mana kita telah dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala. Jasad kita tidak akan diletakkan dalam rumah tu, kerana kita akan meninggalkan rumah tu. Di mana tempat kita? Iaitulah di alam barzakh ataupun disebut sebagai baitul ghurbah, rumah tempat pembuangan manusia di situ, yakni disebut sebagai tanah kubur. Itu benda yang pertama, yang kubur duk cakap dengan kita, tapi kita tak dengar lah tuan-tuan. Kalau kita dengar ni, susahlah untuk kita nak tangkap. Sebab apa? Sebab dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan, yasma'u saut, mendengar suara jeritan mayat yang ada dalam kubur itu, semua makhluk akan dengar, ghaira thaqalain, kecuali dua makhluk tidak akan mendengar jeritan suara yang berada dalam kubur, iaitulah manusia dan juga jin. Kita takkan dengar. Kita manusia, kita takkan dengar jeritan alam kubur. Dan jin, dia tidak akan mendengar jeritan alam kubur.
Kemudian apa lagi yang disebut oleh Nabi SAW? Nabi menyatakan bahawasanya kubur tiap-tiap hari bercakap, dia menyatakan wa ana baitul wahdah. Wahai manusia, hampa duduk dalam aku nanti ni, aku adalah baitul wahdah. Wahdah ni wahid, seorang. Aku adalah rumah yang penuh dengan kesunyian. Maknanya seorang-seorang hampa akan duduk dalam ni. Walaupun atas dunia ni ramai pengikut hampa. Walaupun atas dunia ni ramai cucu-cucu hampa yang sedang bermain. Walaupun atas dunia ni di rumah hampa tu tidak pernah sunyi daripada anak-anak. Tidak pernah sunyi daripada kedatangan tetamu. Maknanya orang ramai dengan kita. Jadi kita nak kena fikir, kita datang dalam keadaan seorang, maka kita juga akan dikembalikan dalam keadaan seorang. Tak ada siapa pun nak boleh teman kita. Hatta cucu kita yang kita sayang sekalipun, kadang-kadang cucu kita sayang ni menyebabkan terhalangnya kita nak buat amal ibadat. Kita nak kena fikir, cucu ni juga tidak akan bersama dengan kita dalam kubur. Sebab Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Nabi menyatakan yatba'ul mayyita salasa. Ada 3 benda yang akan ikut mayat itu dihantar ketika mana dihantar ke kubur. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ahli keluarga dia, sanak saudara dia, jiran tetangga dia, anak cucu dia. Yang kedua, Nabi menyatakan ahluhu wa maluhu, harta benda juga akan menghantar kita ke kubur. Depa guna kereta kita, depa guna motor kita, hantar mayat kita ke kubur. Yang ketiga, Nabi kata amaluhu, iaitulah amal kita. Dan kata Nabi SAW, fayarji'u thnani, 2 benda akan balik. Ahli keluarga dan juga harta benda akan balik. Tidak akan ditanam bersama dengan kita. Isteri yang kita sayang, suami yang kita sayang, anak-anak yang kita sayang, cucu yang kita sayang, tidak akan ditanam bersama dengan kita. Pangkat darjat yang ada pada diri kita juga tidak akan ditanam bersama dengan kita. Hatta waktu orang baca talqin dekat kita sekalipun, dia tak panggil pangkat-pangkat kita ni. Dia tak panggil gelaran-gelaran yang diberikan kepada kita, tak panggil. Dia hanya panggil nama kita saja. Pasal apa? Pasal dia tahu kata semua benda tu tidak akan bersama dengan kita. Maka yang akan tolong kita, yang akan menyinari kehidupan alam barzakh kita, iaitulah amalan-amalan kita. Andainya banyak amalan kita, maka berbahagialah kita di alam kubur. Andainya sikit amalan kita, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, kita akan kesunyian di sana. Sebab amalan tu tak dapat nak membantu kita. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sementara Allah Ta'ala bagi kesempatan, buatlah amalan banyak-banyak. Jangan kita tangguh amalan-amalan. Dan benda inilah yang disebutkan dan diperingatkan oleh Nabi SAW. Daripada duk bergelak-gelak benda yang tak boleh membawa manfaat kepada kita, lebih baik kita ingat mati. Kerana apabila kita ingat mati, kita akan ingat apa benda yang akan kita bawa untuk sebagai bekalan kepada kita menemui kematian. Kemudian kubur juga berkata, wa ana baitut turab, wahai manusia, aku ni adalah rumah yang diperbuat daripada tanah. Maknanya hebat tara mana sekalipun, kita duduk di kondominium mewah macam mana pun, kita duduk di rumah banglo macam mana sekalipun, ke tanah juga tempat kita. Ke tanah juga tempat kita. Sebab tu kita kena ingat. Kita kena ingat banyak-banyak. Jangan kita sombong dengan orang. Sebab apa? Sebab di situ juga akan dimasukkan pembesar negara ke, akan dimasukkan pembesar negeri ke, akan dimasukkan datuk, datin dan sebagainya, juga dimasukkan dengan orang bawahan, orang yang tidak ada apa-apa, rakyat merhai juga akan dimasukkan tempat yang sama. Kan? Dia tidak ada beza. Tak ada beza pun. Kalaulah orang yang ada pangkat golongan bangsawan apa semua, dia diletakkan dalam muzium ke, kan? Kubur dia tu diletakkan dalam tempat yang berkaca ke, ataupun kubur dia tu diletakkan dalam tempat yang penuh dengan sebab dia dah kaya ni, penuh dengan emas, perak dan sebagainya. Itu kubur dia dah, semuanya akan kembali kepada tanah juga. Kan? Itu yang telah disebutkan oleh kubur, dan kubur bercakap dengan kita, dan perkara ini disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi kata wa ana baitud dud. Nabi kata kubur juga peringat kita. Kubur abang-abang, kubur kata ni, ingat elok bahawasanya aku adalah rumah yang penuh dengan binatang-binatang. Ataupun disebut dud ni makna dia ulat, lipan, ulang, semua duk ada. Benda yang duk ada dalam tanah itu, benda itulah yang akan datang untuk nak memakan segala jasad-jasad kita.
Ketika mana orang dah mula tinggalkan kita, waktu tu kita berada dalam alam kubur seorang diri, dan kita akan dengarlah kain kapan kita akan dikorek oleh ulat, keranda kita akan dikorek oleh ulat. Kan ulat pun ada dalam tu yang akan datang untuk nak memakan segala jasad-jasad kita. Kita akan jadi makanan kepada ulat-ulat tu. Badan kita akan jadi makanan kepada binatang. Jadi buat apa kita nak sombong dengan apa yang ada pada diri kita? Ingatlah, kesombongan itu tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Lebih baik kita merendah diri. Lebih baik kita jadi orang yang tawadhu, orang yang boleh bercakap dengan orang dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa batasan. Maknanya apa? Dia boleh bergoi dengan orang. Orang nak jumpa dengan dia boleh bergoi, tak ada masalah. Selagi mana dia hormat orang, insya-Allah orang akan hormat dia. Jadi kita nak kena fikir macam itulah. Jangan kita rasa bangga, jangan kita rasa sombong. Kerana kesombongan itu bila dah mati nak buat apa dah? Ingat macam mana yang disebut sebut oleh pensyair Arab yang bernama Syekh Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi dan syair Arab, dia menyatakan, dia kata apa? Dia kata buatlah benda yang baik, dia kata. Kerana benda yang baik ini disebut sebagai umrun sani, iaitulah kehidupan yang kedua selepas kematian. Sebagaimana Nabi SAW. Dan perkara ini juga pernah dalam satu pidato Hamka juga dia memetik kata-kata pensyair Ahmad Syauqi, penyair daripada Mesir ni. Dia menyatakan bahawa buatlah kebaikan, kerana kebaikan itu merupakan kehidupan kali kedua selepas daripada kematian. Apa maknanya tuan-tuan sekalian? Maknanya apa? Kita tengok macam mana Nabi SAW. Nabi ni sampai ke hari ni kita masih rasa lagi bahawa dia tu hidup. Sampai ke hari ni kita rasa Nabi tu hidup lagi. Kita kata ustaz tu Nabi, tak apa, kita ambil orang lain lah. Kita ambil tu imam kita hak bagus. Kita ambil pemimpin-pemimpin kita yang bagus, yang buat kebaikan itu, yang mana dia sudah meninggal. Tetapi jasa dan kebaikan dia senantiasa disebut-sebut oleh orang, seolah-olah dia masih hidup di kalangan kita. Itu yang perlu kita buat. Maknanya sebelum kita nak meninggal, sebelum Allah Ta'ala cabut nyawa kita, banyak-banyak kita buat kebaikan. Sekurang-kurangnya orang akan rasa. Kan macam contoh dia Tok Siak Masjid ke, macam mana Tok Siak Masjid tu dia meninggal. Sebelum tu dia adalah orang yang bertungkus lumus dengan masjid. Kalau ada kenduri kenara di masjid, dialah yang akan masak, dialah yang akan beridang. Dia jadi orang yang kelang kabut. Lepas tu dia banyak duk bantu orang, dia banyak pergi hantar nasi rumah orang dan sebagainya. Tapi apabila dia sudah meninggal, bila kita pergi ke masjid, kita akan teringat, rasa macam Tok Siak ni duk ada lagi. Orang bagus dia ni. Setiap kebaikan yang kita sebut akan disampaikan Allah Ta'ala kepada dia. Itu yang dimaksudkan sebagai kehidupan kali kedua. Walaupun roh sudah tidak ada, walaupun jasad kita sudah dimamah oleh ulat dan sebagainya, hancur jasad kita, tetapi nama kita tetap tersemat di hati manusia yang merasai betapa indahnya cahaya kebaikan yang kita telah berikan kepada orang. Jadilah orang yang baik. Kan, baik. Jadi dalam kubur ni dia menyatakan wa ana baitud dud, aku adalah rumah yang penuh dengan ulat-ulat. Rumah yang penuh dengan binatang. Jadi jangan kita sombong. Kemudian Nabi kata fa idza dufinal abdul mu'min, Nabi kata kalau kamu nak tahu apabila ditanam ataupun apabila dikebumikan seorang hamba yang beriman itu, Nabi kata. Kan, abdul mu'min maknanya orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah. Tuan-tuan, dia sekarang ni kenapa kita berasa sombong? Antara dia pasal kita tak percaya kepada Allah. Kita rasa kita besar sedangkan Allah Ta'ala lagi besar pada kita. Kan? Jadi kenapa kita menzalimi orang? Kerana kita tak percaya bahawasanya akan ada hari kiamat, iaitu hari dibalas balik apa yang telah kita buat. Kenapa kita buat maksiat? Kenapa kita buat benda-benda dosa ni? Sebab kadang-kadang dalam hati kita tu kita tidak mempercayai akan ada balasan. Kan Allah Ta'ala sebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat amalan yang baik walaupun sebesar zarah, Tuhan akan tengok, Tuhan akan balas. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat amalan yang baik walaupun sebesar zarah, kan, amalan yang jahat walaupun sebesar zarah, Tuhan akan tengok, Tuhan akan balas. Kalaulah dalam hati ada iman, dia takkan buat benda-benda macam tu.
Kan dia nak dengki kat orang tidak akan ada. Dia nak mengumpat orang tidak akan ada. Dia tak puas hati kepada orang, dia takabur, dia bangga diri, dia merasa dia lebih baik daripada orang, tidak akan ada semangat itu. Tidak akan ada perangai macam tu. Pasal apa? Kerana dia beriman dengan hari akhirat. Dia beriman dengan hari kiamat yang mana hari pembalasan untuk kita semua. Andainya orang yang ada iman, maka dia tergolong dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada orang yang beriman itu. Kan? فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنِ apabila meninggalnya orang yang beriman. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan, in kana salihah, apabila dia seorang yang beriman kepada Allah. Kan? Dia bercakap. Sebenarnya bila dia mati itu dia bercakap dengan kita. Tapi kita tak dengar. Dia menyatakan apa? Qaddimuni, qaddimuni. Wahai manusia, cepatlah hampa tanam aku, cepatlah hampa simpan aku, cepatlah hampa uruskan aku. Ini dia bercakap. Kan, dia bercakap tapi kita tak nampak percakapan dia dan kita tak dengar percakapan dia. Dan wa in kanat ghayra salihah, tapi andainya dia adalah orang yang bukan orang yang saleh, dia akan menyatakan aina wailaha aina yadhhabu nabiha. Dia kata, Allah celakalah aku. Hampa nak bawa aku pergi mana ni? Kan, ketika mana dia meninggal itu dia dah bercakap dah. Kita dah ambil mayat daripada rumah, daripada hospital, kita bawa balik rumah untuk kita mandikan, untuk kita kafankan. Dalam waktu tu dia duk meronta-ronta mayat tu. Tapi kita tak nampak benda tu kerana dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia duk kata, pasal apa aku nak kena pakai kain kafan ni? Pasal apa hampa mandikan aku ni? Hampa nak bawa aku pergi mana? Tiba-tiba dia diletakkan dalam keranda, kita pun angkat dia, bawa pergi ke masjid, kita semayang. Dia duk cakap dengan kita. Dia duk cakap, dia jadi gelisah. Dia gelisah, dia tak bebas. Kan, dia duduk tanya, aina yadhhabu nabi, hamba nak bawa aku pergi mana? Hamba nak bawa aku pergi mana? Celakalah aku, celakalah aku. Dia bercakap macam tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, jadi apabila mayat itu, seseorang itu meninggal, maka cepat-cepatlah kita selesaikan dia. Kerana ini disebutkan amanah ataupun wasiat oleh Nabi SAW. Nabi menyatakan apabila telah seorang mayat itu, apabila seorang meninggal, maka cepatkanlah pengkebumian ataupun cepatkanlah selenggarakan yang dikatakan mayat itu. Baik, kemudian Nabi kata, فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنِ apabila seorang yang beriman itu meninggal, قَالَ لَهُ الْقَبْرِ dan kubur tu dia berasa cukup suka. Kubur yang bercakap dengan kita ni, yang setiap hari kita duduk berjalan di atas dia, setiap hari kita duduk berjalan, duduk tengok dia, kubur tu, hak kubur kita ni duduk bercakap. Andainya seorang itu beriman kepada Allah, dia menyatakan marhaban wa ahla. Kan, marhaban ni makna dia asal dari perkataan rahiba, seronok. Kan kita duduk, kalau ada orang main kepada kita, marhaban, marhaban. Kan kita marhaban ya Ramadan. Makna dia apa? Makna aku seronok dengan kedatangan Ramadan. Kan tu makna dia marhaba, kan, marhaban. Ahla, kan kita disebut ahlan wa sahlan. Ahlan ni maksud dia apa? Ahlan, ahlan. Datanglah saudaraku, datanglah saudaraku. Dia asal dari perkataan ahli, iaitulah keluarga. Kalau keluarga ni dia mesra ataupun tidak, tuan-tuan, sudah pastilah mesra. Kita dengan anak kita main. Kan, anak kita ni dia balik rumah kita, dia masuklah rumah kita. Kita pernah halau dia, hang masuklah rumah berapa ni? Ambil balik. Hang masuklah rumah berapa? Hang keluar. Dia kata, pasal apa ayah nak marah saya ni? Ni rumah saya. Rumah hang apa rumah aku? Yalah, ayah tu ayah saya. Oh betul ke? Masuk. Kan? Maknanya ahlan ni apa? Dia, orang kata apa? Dia membuka ruang kepada orang yang dia anggap sebagai ahli keluarga. Kan, isteri kita balik rumah, mak kita main rumah. Jadi main masuk tu dalam keadaan kita pun tak rasa apa, hati yang terbuka. Kita tak rasa apa. Macam tu lah juga dengan kubur. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau orang luar yang bukan ahli keluarga kita, tiba-tiba dia balik kerja, dia main singgah rumah kita, dia masuk, Assalamualaikum, dia masuk dalam bilik kita, dia ambil kain tolak kita, mandi lepas semua, kita akan tanya, pasal apa hang main rumah aku apa semua? Kan? Hang bukan ahli keluarga aku yang nak buat ramai macam ni, yang nak buat ramah macam ni. Itu maksud dia ahlan. Sebab itulah kita kata kepada bulan Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Maknanya Ramadan ini adalah ahli keluarga kita. Selamat datang ahli keluarga. Datanglah. Dan kubur tu macam tu. Dia akan bercakap dengan manusia, dia akan menyatakan marhaban wa ahla. Aku penuh dengan kegembiraan mendapatkan ataupun menyambut ahli keluarga aku yang datang. Silakanlah datang.
Kan, jadi kubur dia akan bercakap macam tu. Ama in kunta la ahabba man yamshi ala zahri ilayya. Sebenarnya kubur tu bercakap ni waktu tu. Waktu diturunkan kita tu, kubur tu dia bercakap dengan kita. Dan kita dengar kubur bercakap. Cuma tukang kubur, tukang gali kubur dan tukang tanam kubur, mereka tak dengar lah. Kalau mereka dengar, pakai tinggai cangkui-cangkui tu, mereka lari balik tu lah. Kan, mereka tanya, hang cakap apa? Kita aku tak tahu siapa bercakap ni. Kan, mayat ni kan bercakap. Tengok macam mulut dia tak bercakap pun. Tapi tiba-tiba kubur yang bercakap. Kan, Allah Ta'ala tutup hijab daripada kita mendengar. Jadi, mayat itu akan dengar. Dia orang yang beriman, dia akan mendengar. Kubur pun dah mula welcome dia lah. Kan? Jadi dia pun berasa seronok waktu tu. Kubur tu kata apa? In kunta la ahabba man yamshi ala zahri ilayya. Wahai manusia. Kubur tu kata kat kita yang kita mati ni. Hang kalau hang nak tahu, aku tiap-tiap hari aku duk tunggu hang. Aku duk nampak hang berjalan di atas aku. Maknanya jalan atas bumi tu, maknanya kita berjalan di atas kubur lah, pasal kubur di bawah. Dia kata aku duk tunggu hang tiap-tiap hari. Man yamshi ala zahri ilayya, hang lah tiap-tiap hari yang duk berjalan di atas belakang aku ni. Kan? Hang adalah orang yang ahabba, aku amat-amat suka, aku amat-amat seronok. Pasal hang berjalan, hang pergi ke masjid, hang berjalan, hang pergi buat baik, hang berjalan, hang pergi tuntut ilmu, hang berjalan, hang pergi bantu orang, hang pergi selamatkan orang, hang pergi ziarah orang. Tapi kalau hang jalan buat benda baik lah, maknanya aku suka hang. Aku duk tunggu, aku tak sabar. Kan? Aku tak sabar nak bagi hang masuk dalam aku ni. Kan, sampai kubur pun, alam barzakh sendiri pun dah tak sabar untuk menerima kehadiran dan juga ketibaan serta kedatangan kita. Dan fa idza wulitukal yaum, maka pada hari ini kita dipertemukan. Kubur tu kata, hari ini kita dipertemukan. Wasirta ilayya fasatara sani'i bik. Hang jangan bimbang, aku akan sambut hang dan juga aku akan mempersiapkan kepada hang. Kan? Hang akan tengok fasatara sani'i bik, hang akan tengok apa yang telah aku siapkan kepada hang. Kan, sani'i itu maksud dia, aku dah sediakan apa. Satgi aku tunjuk bagi kat hang. Kubur tu kata macam tu. Hang mai kat aku ni amat bertuah sangat dah. Pasal satgi bila depa dah tanam hang, depa pun dah balik apa semua, aku akan tunjukkan kepada hang apa yang telah aku persiapkan kepada hang. Tuan-tuan, apabila ditutup kubur dia, apabila ditanam kubur dia, maka kata Nabi SAW, fayattasi'u lahu madda basarih. Yang pertama, kubur itu diluaskan kepada dia seluas madda basarih, seluas mata memandang. Allahu Akbar. Itu kelebihan yang pertama. Yang beriman, yang pertama, dia disambut oleh kubur dalam keadaan sambutan yang penuh dengan kegembiraan. Dan yang kedua apa tuan-tuan sekalian? Diluahkan kubur dia. Nabi kata fayattasi' wasi', makna dia diluahkan madda basarih, sejauh mata memandang, seluas mata memandang. Dia tengok sebelah kanan dinding kubur itu diluahkan. Dia tengok sebelah kiri dinding kubur dia diluahkan. Daripada bawah, daripada atas, dia tengok kubur dia itu diluahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kubur itu tidak jadi sempit macam mana yang kita korek tu. Kan, kita korek berapa kaki, 4 kaki tu kah? Kan, kita tengok dalam lebih kurang dalam 5 kaki macam tu kita korek. Kan, akan diluahkan lebih daripada tu. Ya Allah, kita tak pernah dapat atas dunia, tetapi dalam kubur kita akan dapat. Dengan syarat dia apa? Jadilah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi kata apa lagi? Kubur siapkan lagi apa kepada dia? Wa yuftahu lahu babun ilal jannah. Kemudian dibukakan kepada dia satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Kubur tu dibukakan. Dibukakan kepada dia satu pintu daripada pintu syurga, tetapi dalam keadaan dia tak boleh lagi nak masuk ke dalam syurga tu. Dia hanya boleh melihat. Kan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata apa? Nabi kata, tengoklah tempat kamu. Kan, maq'adahu, kamu tengoklah tempat kamu. Pada waktu pagi, pada waktu petang, kita ni tengok Allah seronoknya dalam syurga ni. Kan, nak masuk tak boleh lagi. Pasal apa? Pasal kita berada dalam barzakh, kita berada dalam alam barzakh, alam pemisah, tak boleh nak masuk lagi. Nak pergi ke tempat lain tak boleh lagi. Nak balik atas dunia pun tak boleh lagi. Pasal kita duduk di antara baina dunia wal akhirah. Kita duduk di antara dunia dan juga alam akhirat, iaitulah alam barzakh. Kita tak pergi ke mana.
Kemudian itu di antara dua benda yang telah disebut oleh kubur kepada orang mati. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata wa idza dufinal abdul fajir. Yang ni kita takut ni. Apabila telah ditanam ataupun meninggalnya seorang abdul fajir. Fajir ni fujur, orang yang suka buat benda-benda jahat. Dalam waktu yang sama benda baik pun dia buat, waktu yang sama benda jahat pun dia buat. Kan pergi semayang elok-elok, sekali balik sekali duk pergi mengumpat orang, balik sekali duk kata ke orang, walaupun semayang tapi mulut ni kira duk maki orang, kira duduk cerita tentang orang. Kan walaupun semayang benda haram tetap dia buat. Kan main nombor ekor lah apa semua ni, semayang Jumaat tak pernah tinggal. Kan sampai orang tak bagi pergi semayang Jumaat, dia marah sungguh, hampa ni nak jadi apa ni, munafik ke apa ke tak bagi kami main ni. Kan marah sungguh, tapi dalam waktu yang sama benda jahat dia buat. Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Akan kita baca surah wasyamsi wa duhaha tu kan ada ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami telah mengilhamkan kepada manusia ini dengan benda-benda fujur, benda-benda yang tak elok, kan, dan juga wa taqwaha, benda-benda yang takwa. Nabi SAW pun dia mendefinisikan yang dikatakan fujur ni macam mana. Nabi kata al-mu'min, sesungguhnya orang yang beriman itu yara dhunubahu, apabila dia melihat dosa-dosa dia itu seperti mana dia melihat ka'annahu yaral jabal, seperti mana dia melihat gunung yang akan jatuh, yang akan runtuh di atas dia ketika mana dia buat dosa. Ini orang yang beriman kepada Allah. Bila dia buat satu dosa, dia fikir kesan dosa tu besar. Kan, dan ini antara disebutkan oleh Nabi SAW dalam khutbah hajjatul wada'. Kan Nabi menyatakan jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Nabi kata jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu qad ya'isa, syaitan itu telah berputus asa untuk menjadikan kamu menyembah dia. Di Mekah tu, waktu tu Nabi sedang berceramah di lembah Uranah di padang Arafah, di hadapan hampir 114,000 umat Islam yang keluar untuk menunaikan haji bersama dengan Nabi SAW. Nabi kata macam tu, dan Nabi kata andainya kamu mengikut jejak langkah syaitan, andainya kamu mengikut penawaran yang diberikan oleh syaitan, kan, ikut tu macam mana? Iaitulah dalam keadaan dalam keadaan kamu rasa dosa tu kecil. Kan, bila kamu buat dosa, ni dosa kecil, tak apa kot, taklah besar, aku bukan bunuh orang, aku takat duk maki orang sikit-sikit tu biasalah. Dia macam tu. Kan, Allah, aku bukan pergi rompak bank. Kan, bila orang kata nombor ekor ni haram main ni, kata ni judi ni haram, Allah dia kata banyak menteri-menteri duk makan rasuah lagi besar. Dia kata nak dibandingkan dengan mereka, aku apalah sangat. Itu benda-benda macam tu. Nabi kata itu adalah talbis iblis, adalah perangkap yang datang daripada iblis. Jadi Nabi ingatkan kita, jangan kita jadi orang yang macam tu. Baik, itu orang yang fujur. Wa innal fajira, Nabi kata orang yang fajir ataupun fujur ni macam mana? Yara dhunubahu kadhubabin, dia melihat dosa yang dia buat itu seperti mana seekor lalat yang hanya hinggap di hidung dia. Yaf'al wa fa'ala hakadha, dia hanya dia tepih macam tu je. Tuan-tuan, kan, kita tengok bila orang ada lalat di hidung, lalat main kan, tengah duk cakap lalat hinggap di hidung kita, tak ada siapa pun yang keluar pergi bilik air, pergi cuci, pergi ambil pencuci muka, dia cuci hidung dia ke apa ke, tak ada. Kan, orang tanya pasal apa cuci, dia kata lalat ni, dia kata aku takut semua lalat dengan penyakit banyak. Tak ada orang sampai tahu tu, takat dia tepih macam tu je. Kan, jadi orang yang fajir, orang yang fujur ni, kan, Abdul Fajir ni maksud dia apa? Iaitu orang yang hanya dosa tu, bila dia buat dosa, dia tepih tu, tak ada apa. Tak apa, esok semayang hilang. Dia macam tu. Jadi orang yang macam ni, yang ini disebut oleh Nabi SAW. Wa idza dufina al-abdul fajir, apabila ditanam ataupun disimpan hamba yang fajir ini, Nabi kata qala lahul qabr, dan kubur bercakap kepada dia, kubur kata kepada dia, kubur maki dia. Kalau bahasa Penang dia kata kubur amput dia. Kubur kata apa? La marhaban wala ahla. Kubur kata ni aku tak seronok langsung hang diletakkan dalam aku.
dan aku takkan terima hang sebagai ahli keluarga aku. Kubur halau dia. Kan, kubur halau dia. Macam pepatah Melayu kata apa? Kubur rumah kata pergi, kubur kata mari. Yang tu kepada orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau orang yang fajir, kan, walaupun rumah kata pergi, kubur takkan kata mari. Kubur kata pergi belah, pergi berambui, hampir mampu pergi mana-mana. Kubur dia macam tu. Kepada orang yang fajir. Kubur kata, in kunta la abghadha man yamshi ala zahri ilayya. Kubur kata, kalau hang nak tahu, hang adalah orang yang aku minta simpang. Itu bahasa kita lah. Hang adalah orang yang aku minta simpang duk berjalan di atas belakang aku dan akan disimpankan ke dalam aku. Maknanya aku tak mau hang. Pasal apa? Pasal aku tahu hang keluar pergi berjalan, hang keluar dengan penuh kemaksiatan. Hang keluar pergi berjalan walaupun hang pergi ke masjid, tapi dalam perut, hati perut hang, isi perut hang penuh dengan dendam kesumat. Hang pergi sana, hang kira nak bergaduh dengan orang, hang tak puas hati ke orang, hang duk rasa hang kemai, kan? Jadi benda-benda macam tu aku tak suka. Kubur ni tahu yang kata hati perut kita ni, kubur tahu. Kemudian kubur kata, fa idza wulituka al-yawm, tapi hari ni kita dipertemukan, kubur kata. Wasirta ilayya fasatara sani'i bik, hang tunggu sat dia tanam hang satgi, hang tunggu sat apa aku nak bagi kepada hang. Kubur tu kata. Kawan nak duduk dalam tu nak lari pergi tang mana tu sekalian. Kita duk dengar ni, telinga duk dengar kubur duk maki kita nak lari pergi tang mana. Takkan kita nak request kepada tukang gali kot, kata ni hang pergi tanam aku kubur lain, aku tak mau kubur ni duduk maki aku ni satgi mampu aku, takkan nak kata tak boleh bercakap. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Kita tidak akan bercakap. Kan? Allah Ta'ala, kalau Tuhan izin kita boleh bercakap, tapi Allah Ta'ala tidak akan mengizinkan kita bercakap. Semua kita ditutup mulut kita. Kemudian kata Nabi, ketika mana dimasukkan dia ke dalam kubur, ke dalam alam barzakh, fayaltaimu alaihi hatta yaltaqiya alaihi wa takhtalifa adla'u. Bila orang pekat balik, tiba-tiba kubur itu daripada luas dia sebanyak 5 kaki ke apa, makin lama makin himpit, makin mengecil. Nabi kata fayaltaimu alai, kan, duk kecil, dia duk kesit kubur itu hatta yaltaqiya, sehinggalah bertemu apa dia ni? Bertemu wa takhtalifa adla'u, bertemu di antara dua tulang belulang ni, tulang apa paru-paru kita ni, kan, bertemu. Nabi tunjukkan Nabi tunjuk bi asabi'ihi, Nabi tunjuk macam tu. Dan dalam hadis ni Nabi tunjuk fa adkhala ba'daha fi jawfin ba'. Nabi kata tulang belulang tu oleh kerana kena himpit daripada tepi sampai rapat tulang belulang kita ni. Mula-mula dia paru-paru kita duduk macam tu kan. Lepas tu kena himpit tu dia jadi rapat. Nabi tunjuk dengan jari dia. Kemudian Nabi kata wa yuqayyidullahu lahu 70 tinina, dan dalam waktu itu juga kubur telah mempersiapkan kepada dia sebanyak 70 ekor 70, maknanya 70 ekor ular yang berbisa. Lau anna wahidan, nak kata bisa tak bisa ular tu, apabila seekor ular itu diangkat, nafakha fi ardi, dan ular tu dia patuk bumi ni, ma ambata syai'an ma baqiyatid dunya, tidak akan tumbuh satu pokok pun atas dunia. Pasal apa? Pasal bisa dia itu terlalu hebat. Bisa dia tu terlalu, orang kata apa, sampai pokok-pokok ni semua mampu habis, tak sumuk terus tanah, kan. Ma baqiyatid dunya, dunia ini akan menjadi tanah yang gersang, tanah yang tandus, tidak ditumbuh dengan tumbuh-tumbuhan. Fayanhashnah wa yakhdishnah, maka ular tu akan patuk dia, ular tu akan gigit dia dan akan seksa dia, hatta yufda ila bihil yaumal hisab, kan, ila bihi ilal hisab. Ular tu akan patuk, akan gigit dia sehinggalah hari kiamat. Allahu akbar. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian di akhir hadis Nabi kata apa? Innamal qabru, dan ingatlah hampa, Nabi kata, sesungguhnya kubur itu rawdatun min riyadil jannah. Kubur tu, kalaulah kita betul-betul faham, dia boleh menjadi satu taman daripada taman-taman syurga, Nabi kata. Kan? Ataupun kubur itu juga, Nabi kata, hufratun min hufarin nar, dan kubur itu juga dia boleh jadi satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Sebab itulah kita duduk kadang-kadang dalam doa kita duduk baca, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah
wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Kan doa tu kita duduk baca kan. Tapi kita duduk baca kat orang, Allahumma ja'al qabrahu, ya Allah jadikan kubur hu tu kepada dia lelaki. Kalau perempuan, Allahumma ja'al qabraha, kan, kepada dia perempuan. Ataupun Allahumma ja'al qabrahum, ya Allah jadikan kubur-kubur mereka ini raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Kita jarang duk baca Allahumma ja'al qabrana. Kan kita jangan nak baca ya Allah jadikan kubur aku ini. Ataupun kubur kalau no ramai, Allahumma ja'al qabri, ya Allah, kan sekiranya aku mati ni ya Allah jadikanlah kubur aku qabri, iaitu kubur kita sendiri ini raudhatun min riyadil jannah, kan. Jadikan kubur aku ini adalah raudah syurga, satu taman daripada taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu, Allahumma ja'al qabri raudhatan min riyadil jannah, ya Allah jadikan kubur aku satu taman daripada taman-taman syurga. Wala taj'al qabri hufratan min hufarin nar, janganlah jadikan kubur aku satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Oleh